Yes, hai, Assalamualaikum. Saya Nurani Syah binti Ahmad Khairan Nizam, nombor matrik 2190257. So, saya diberikan tugasan untuk menerangkan satu sistem operating system. Jadi, saya memilih Microsoft Windows. Okey, apa tu sebenarnya Microsoft Windows? Sebenarnya Microsoft Windows ni tak asing lagi daripada dunia kita yang sekarang sebab dia merupakan satu operating system yang dah popular dah pun sekarang. So, Microsoft Windows ni sebenarnya sebuah sistem pengendali yang dibangunkan dan dipasarkan oleh Microsoft Corporation. Windows menggunakan satu graphical user interface iaitu GUI, di mana GUI ni membenarkan pengguna untuk lihat file yang ada dekat Windows diorang. So, Windows ni diwujudkan untuk pelbagai kegunaan lah. Antaranya adalah untuk computing, untuk professional properties dan sebagainya. Macam yang kita tahu juga, sebenarnya Windows ni ada dalam beberapa versi, daripada mula pada Windows 95 sampailah Windows Me, Windows XP, Windows 7, Windows 8 dan juga yang paling terbaru keluaran pada tahun 2015, Windows 10. Antara prosesor yang gunakan pelbagai variasi Windows yang saya sebutkan sebentar tadi tu, salah satunya adalah Intel dan juga AMD processor. Bermaksud banyaklah brand-brand yang menggunakan Windows sebagai operating system diorang. Contoh dia macam Asus, Lenovo, Acer dan banyak lagi lah. Jadi apa yang saya nak terangkan dekat sini adalah 4 perkara, iaitu saya akan sentuh pasal process management, memory management, input-output management dan juga file management. Okey, perkara pertama yang saya akan sentuh adalah process management. Okay, Windows menggunakan kernel mode untuk uruskan thread dalam satu proses. Maksudnya, dalam satu proses ni tak semestinya ada satu thread sahaja. Dia mungkin ada lebih daripada satu thread yang disebut sebagai multi-threading. Bagi satu device yang ada satu processor, hanya satu thread sahaja yang boleh di-run dalam satu-satu masa. Bagi device yang ada lebih daripada satu processor, jadi multi-threading ni adalah boleh dijalankan lah. Apa yang dimaksudkan sebagai lebih daripada satu processor tu, maksudnya contohlah dalam satu device tu ada 2 ke 3 processor. Maksudnya 2 ke 3 threads jugalah yang boleh di-run dalam satu masa yang sama tetapi dengan processor yang berbeza. So macam yang saya cakap awal tadi, kernel mode ni adalah untuk uruskan threads. Jadi jika threads ni dari different processor cuba untuk guna resource yang sama, problem akan occur. So macam mana kita nak prevent daripada benda ni jadi? So Windows dah providekan satu teknik untuk elakkan masalah ni, iaitu teknik itu dinamakan sebagai synchronization. Teknik ni memastikan threads dari different processor tak akan touch resource yang sama. Okey, seterusnya pasal memory management. Okay, memory management ni adalah proses untuk mengawal dan mengkoordinasikan memori komputer yang membolehkan bahagian yang disebutkan sebagai blok untuk menjalankan program dan seterusnya mengoptimumkan prestasi sistem. Windows sebenarnya mempunyai 2 memori, iaitu memori fizikal dan juga memori maya. Memori yang dikendalikan dalam page dengan proses that demand it as necessary. Memory page biasanya berukuran 4 KB dan untuk memori fizikal dan memori maya. Setiap proses pada Microsoft 32-bit mempunyai virtual address space tersendiri yang membolehkan menangani memori hingga 4 GB dengan RAM dikongsi dengan user space dan kernel space. Bagi proses pada Windows 64-bit pula mempunyai ruang alamat maya 8 TB yang dikongsi oleh user space dan kernel space juga. Untuk semua thread sebenarnya dia dapat mengakses virtual address space. Walau bagaimanapun threads ni tak dapat akses memori kepada proses yang lain. Maksudnya dia just boleh akses pada proses dia sendiri sahaja. Hal ini adalah untuk melindungi daripada proses tu dirosakkan oleh proses yang lain. Okey, yang seterusnya adalah pasal input-output management. Windows menggunakan kernel mode untuk uruskan komunikasi antara application dan juga interfaces yang disediakan oleh device driver. Oleh kerana device ni dia tak
operate pada speed yang sama dengan operating system. Jadi komunikasi antara OS dan device perlu dilakukan melalui input output request packet IRPS. So packet ni sebenarnya sama je dengan network packet. Packet ni bergerak daripada OS ke specific drivers ke drivers yang lain. Windows sebenarnya dah menyediakan satu driver layer model yang disebut sebagai stack. Jadi biasanya IRPS ni akan bergerak dalam stack yang sama dengan driver-driver yang lain untuk memudahkan komunikasi. Sebagai contohnya lah kan, joystick driver nak berkomunikasi dengan USB hub. So macam mana cara dia? Jadi joystick driver ni akan berkomunikasi dulu dengan USB host controller. Lepas tu USB host controller pula akan berkomunikasi dengan PCI bus, dan PCI bus baru dia akan berkomunikasi dengan USB hub. Proses pergerakan IRPS ni berlaku dalam stack. IRPS dihantar dan diterima oleh satu-satu drivers tu lah. Okay, seterusnya saya akan terangkan bahagian terakhir dalam video ni, iaitu file management. File management ni di Windows boleh dilakukan melalui Windows Explorer ataupun My Computer. Windows Explorer ni memaparkan senarai hierarki file, folder dan juga storage device di komputer anda. Ia juga menyenaraikan network drive yang telah dipetakan sebagai drive letter di komputer anda. Windows Explorer boleh digunakan untuk copy, move, rename dan juga search file dan juga folder. Apabila file atau folder dihapuskan dari hard disk, Windows akan menempatkannya di dalam recycle bin, di mana ia boleh diambil sehingga recycle bin tu dikosongkan. So, file atau folder yang dihapuskan dari removal storage media seperti network drive akan dihapuskan secara kekal dan tak akan kembali ke recycle bin. So, sebagai conclusionnya adalah sebenarnya seperti yang kita tahu, banyak je OS yang lain selain daripada Microsoft Windows ni. Contoh dia macam iOS, macam Mac, Android, Linux, banyak je lagi. Tapi apa yang membezakan Microsoft Windows ni adalah statistik mengatakan yang hampir 90% daripada device yang ada dekat dunia ni menggunakan Windows sebagai OS diorang. So benda ni kita sebenarnya boleh relate je, sebab kalau kita tengok Mac dan juga iOS, dia digunakan untuk peranti Apple sahaja. So dia tak pelik lah kenapa 90% jadi 90% kan. So itu saja daripada saya. Salah silap ataupun wrong information ke apa, saya minta maaf. Raya pun nak dekat, so selamat Hari Raya kosong-kosong.